Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Irfan bin Abdul Rashid. Saya merupakan pelajar program Diploma Pasca Siswaza Pendidikan dari Institut Pendidikan Guru Kampus Temenggung Ibrahim. Video ini dihasilkan bagi subjek pedagogi EDUP 2093 di bawah kerja khusus Micro Teaching Bahasa Melayu. Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Semua sihat? Alhamdulillah. Baiklah. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita menadah membacakan doa sebelum belajar. Bismillah. Doa sebelum belajar. Allahumma aftah alaina hikmataka wa isyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini cikgu nak bertanya kepada kamu, apa yang kamu faham ataupun kamu tahu berkenaan dengan puisi tradisional masyarakat Melayu? Dan apakah keunikan puisi tradisional masyarakat Melayu ini? Siapa tahu? Angkat tangan. Ya, Naufal. Puisi ke, cikgu? Terima kasih, Naufal. Baiklah. Puisi tradisional Melayu merupakan warisan bahasa Melayu yang sangat unik. Ya, puisi bukan sahaja sebati dalam jiwa masyarakat sebagai satu hasil seni, malah merupakan satu bentuk wadah pemeliharaan adat dan pembina sasiah diri. Baiklah, sebelum kita pergi lebih jauh, mari kita saksikan tayangan video yang saya sediakan. Nak tak? Nak. Okey, kalau begitu, duduk dalam keadaan bersedia dan pandang ke hadapan, ke papan hitam cikgu dan tonton video yang telah cikgu sediakan ini. Aku ada hajat yang besar untuk kau, Dama. Sebelum saya menyampaikan hajat orang Pak Malau, saya terpaksa menyempurnakan hajat saya dulu. Apakah hajat kau? Saya nak pulang ke Pahang, itulah hajat saya. Jangan pulang, Dama. Karena orang-orang kampung di sini sangat suka kepada kau supaya tinggal di Mersi. Saya telah merasai bagaimana baiknya hidup di tempat orang. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri saya. Ada terlebih baik di negeri saya, Pak Malau. Perkara yang sudah-sudah janganlah diulang kaji lagi, Dama. Tetapi ku harap terimalah tawaranku ini. Tidak. Kajang Pak Malau, kajang belipat. Kajang saya mengkuang layu. Dagang Pak Malau, dagang bertempat. Dagang saya musafir lalu. Saya pergi, Pak Malau. Dama. 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 Melut. Perahu bertutup dengan daun, penuh syarat berisi lokan. Kalau hidup 100 tahun, sepanjang hayat aku nantikan. Kedodong batang sepitan, batang padi aku lurutkan. 7 gunung 9 lautan, kalau tak mati aku turutkan. Merisik sudah, meminang pun sudah. Hari ini malam datang hendak menikah. Yang nak menikah ini dia Pak Ali. Bukan kacang sembarang kacang. Kacang dimasak dengan terung. Bukan bujang sembarang bujang. Tak ada semput, tak ada peluh burung. Memang hebat. Saya tengok dia datang tadi, saya agak terkejut sikit. Terkesima saya. Batang kata orang, batang kemuning di rumah Tok Datin. Batang tepang di waktu pagi. Baju kuning saya kira raja, rupa calon pengantin. Dia inilah raja sehari. Sukanya dia. Nah, Pak Ali, Ya, tolong terima Pak Ali. Itu Amin. Ya, saya. Kata orang Datuk Ang Tua ke Pulau Tiga. Ke Pulau Tiga berkayu sampan. Awak serahkan seorang penjaga, nanti datang Tok Kadi, kita nikah. Itu dia. Sebagai mahar perkawinan sesuai dengan permintaan Maryam waktu kami datang meminang dulu. Ini dia Tok Ali. Ini ada RM2.
Jumlah dia 88. Ini ada kain selai, ini ada cincin sebentuk. Itu dia. Buah kelapa banyak tempurung untuk membuat si api unggun. Ini si merak namanya burung, siang dia tidur, malam dia bangun. Ini nampaknya bukanlah sarung sebarang sarung. Sarung batik dari Semarang. Bukan burung sebarang burung. Datang sini nak buat sarang. Nah, Ali, ini sebagai mas kawin. Yang lain-lain ini adalah sebagai iringan saja. Sebenarnya Atan ni nak bawa banyak. Tapi saya tak beri dia bawa banyak-banyak kerana malam ini nak nikah, bawa ala kadarnya saja. Saya bilang inilah mudah-mudahan nanti kalau lah jadi nikah betul-betul, baru bawa banyak-banyak. Agaknya tak dapat satu persatu tu Ali. Saya nak nengok-nengok ini aja lah agaknya ni. Ni pergi ke sungai menangkap peluntas, dapatnya banyak tidak sedikit. Ini Atan bawakan tas. Di dalam dia ada rupiah dan ringgit. Baik yang kau tahan. Baiklah, berdasarkan tayangan video sebentar tadi, cikgu nak meneka kamu. Apakah tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini? Siapa tahu? Saya rasa pantun, cikgu. Pandai. Pantun adalah salah satu puisi tradisional bagi masyarakat Melayu. Pantun mempunyai keindahan dan kesenian bahasanya yang tersendiri. Kamu mesti nak belajar kan? Apa itu pantun dan cara nak kenali pantun? Baiklah. Kalau begitu, cikgu nak kamu bersedia dengan buku teks jilid 1, buka muka surat 30. Sediakan? Sudah? Baiklah murid-murid, sebelum kita memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, mari kita lihat apakah standard pembelajaran dan objektif pembelajaran pada hari ini. Sila lihat di papan hitam. Ya? Standard pembelajaran kamu adalah 4.2.1, melafazkan dan mengenal pasti ciri-ciri pantun, iaitu pembayang dan juga maksud pantun. Okey, objektif pembelajaran pula. 1. Melafazkan pantun dengan sebutan dan intonasi yang sesuai. 2. Mengenal pasti pembayang dan maksud pantun. Jelas tak murid-murid? Jelas. Jelas. Baiklah, sila pandang ke hadapan dan dengar penjelasan cikgu berkenaan dengan pantun. Pantun terdapat dalam pelbagai jenis. Sebagai contohnya, pantun 2 kerat, pantun 4 kerat dan juga pantun 6 kerat. Pada hari ini kita akan memfokuskan kepada pantun 4 kerat. Apakah ciri-ciri pantun 4 kerat ini murid-murid? Siapa tahu? Saya tahu, cikgu. Ada 4 baris. Betul. Pantun 4 kerat bermaksud serangkap pantun yang mempunyai 4 baris. Sila lihat contoh di papan hitam cikgu. Ya. Batu geliga, batu permata, cincin suasa di dalam peti. Jiran tetangga, saudara kita. Setiap masa perlu dihormati. Jadi ada berapa baris? 4. Ada 4 baris. Bagus murid-murid. Jadi pantun terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu pembayang pantun dan juga maksud pantun. 2 baris di atas dinamakan sebagai pembayang pantun, manakala 2 baris di bawah dinamakan sebagai maksud pantun. Contoh, sila lihat buku teks kamu. Dah? Okey, lihat. Batu geliga, batu permata, cincin suasa di dalam peti. Jiran tetangga, saudara kita. Setiap masa perlu dihormati. Baiklah murid-murid, cuba bagi tahu cikgu. Bacakan pembayang pantun berdasarkan rangkap pantun tersebut. Ya,
Aiman. Batu geliga, batu permata. Cincin suasa di dalam peti. Tahniah Aiman. Siapa pula nak bacakan bahagian maksud pantun? Ya, Kasim. Jiran tetangga, saudara kita. Setiap masa perlu dihormati. Bagus, Kasim. Tahniah, Kasim. Baiklah, seterusnya. Pantun mempunyai rima akhir pada setiap hujung baris. Apa itu rima? Siapa tahu? Tak tahu? Okey, sila rujuk di ruang info yang terdapat dalam muka surat tersebut di bahagian bawah. Sila lihat. Rima akhir adalah bunyi yang sama pada kata akhir dalam sesuatu rangkap pantun. Setiap hujung baris hendaklah mempunyai sebutan yang sama bagi baris 1 dan baris 3, manakala baris 2 dan baris 4. Contohnya, batu geliga, batu permata. Rima akhir dia ta. Okay, lihat baris kedua, cincin suasa di dalam peti. Lihat rima akhirnya adalah ti. Okay, lihat pula baris yang ketiga. Jiran tetangga, saudara kita. Rima akhirnya adalah ta. Dan setiap masa perlu dihormati. Lihat rima akhir dia berbunyi ti. Mari kita lihat contoh lain. Masak kari si ikan kaci. Potong bersegi sayur umbut. Peralatan diri hendaklah suci. Berus gigi dan sikat rambut. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Apakah rima akhir bagi baris pertama pantun? Ya. Ci, cikgu. Okey, dan pasangannya? Baris ke? 3, cikgu. Tahniah Rashika. Okey, siapa boleh bagi tahu rakan-rakan pula? Apakah rima akhir bagi baris kedua? Bud, Dan pasangannya adalah baris yang ke? baris keempat. Bagus. Terima kasih Arif. Tahniah. Baiklah murid-murid, sebentar tadi cikgu dah terangkan kepada kamu tentang ciri-ciri pantun. Ya, contoh. Tadi kamu dah belajar pantun 4 kerat. Kenapa dipanggil 4 kerat? Disebabkan terdapat 4 baris. Ya. Okey, selain tu kamu dah belajar apa? Kamu dah belajar pembayang pantun dan juga maksud pantun. Dan tak lupa, kamu dah belajar tentang rima pantun. Okey, sekarang cikgu nak kamu buat latihan. Buka buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 2, buka muka surat 56. Okey? Diharapkan kamu sedia cepat. Keluarkan buku aktiviti tu. Keluarkan segala alatan tulis kamu. Ikmil. Mana buku kamu? Keluarkan cepat. Dah sedia semua? Baiklah. Lihat buku kamu. Okey, cikgu bacakan dulu kehendak soalan. Ya. Sila lengkapkan pantun. Di bawah tajuk, jagalah kesihatan. Ya, kamu perlu isikan ruangan kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan di sini. Lihat di bawah tajuk ni ada berapa pilihan jawapan? Ada berapa? Ada 10 pilihan jawapan. Jadi lihat, yang pertama cikgu bacakan. Terjaga, berjangkit, bersih, badan, jelatik, ceria, kenari, pagi, rakan dan taman. Jadi terdapat 10 pilihan jawapan di sini. Kamu perlu isikan ke dalam ruangan kosong yang disediakan di bawah. Okey, kamu perlu lengkapkan pantun di bawah ni. Okey, lihat bawah ni. Terdapat berapa rangkap pantun? Ada berapa? Murid-murid?
ada 4 rangkap pantun. Jadi, kamu perlulah memilih jawapan yang sesuai dan masukkan ke dalam ruangan kosong untuk membentuk satu rangkap pantun yang betul. Jelas? Jelas murid-murid? Baiklah. Okey, kamu dikehendaki menggunakan segala yang telah kamu pelajari tadi. Kamu dah kenali tadi kan? Apa itu rangkap pantun? Ciri-ciri pantun. Gunakan. Kamu juga boleh berbincang dengan rakan-rakan kamu, berkongsi ilmu pengetahuan dengan kawan kamu. Kamu dah belajar tadi. Kongsikan. Mungkin ada kawan kamu yang lupa. Saling mengingati. Kongsikan ilmu tu dengan kawan. Okey, dan selepas ni cikgu akan memilih di antara kamu untuk membacakan pantun tersebut di depan rakan-rakan. Ya? Boleh tak? Kalau ada yang sukarela pun boleh, cikgu tak payah panggil. Kamu angkat tangan, kamu boleh baca. Kongsikan dengan rakan-rakan. Kamu boleh cuba. Jadi sekarang cikgu bagi kamu masa untuk meneliti dulu rangkap pantun yang perlu kamu isikan dengan jawapan tersebut. Boleh murid-murid? Boleh? Boleh, cikgu. Okey, mulakan sekarang. Buat apa tu? Jangan berbual. Jangan berbual. Berbincang tak apa. Okey, baiklah. Dah cukup masa untuk cikgu berikan kamu untuk berbincang dengan rakan-rakan. Okey, sekarang kita mulakan. Dah bersedia semua? Dah. Baiklah, lihat rangkap pantun yang pertama. Siapa nak cuba bacakan jawapannya? Siapa nak cuba? Sukarela. Saya, cikgu. Silakan Luffy. Pergi ke hulu mencari selasih. Duduk berehat, makan keria. Utamakan selalu makanan bersih. Badan sihat, hidup ceria. Baiklah, tahniah Luffy. Okey, jawapan kamu betul. Jadi jawapan kamu adalah tepat. Jadi kamu dapat mengisi ruangan kosong yang baris ketiga dengan bersih dan baris keempat adalah ceria. Okey, cikgu bacakan semula. Pergi ke hulu mencari selasih. Duduk berehat, makan keria. Utamakan selalu makanan bersih. Badan sihat, hidup ceria. Jadi, pada baris yang ketiga, kamu telah kelengkapkan jawapan tersebut dengan jawapan bersih. Kenapa? Sebab rima akhirnya pada baris yang pertama adalah sih. Ingat lagi tak? Tadi cikgu dah terangkan. Rima akhir bagi baris 1 dan baris 3 adalah sama. Jadi, kamu lihat pilihan jawapan tersebut, mana satu yang mempunyai rima akhir yang sama? Bersih. Okay, lihat. Badan sihat, hidup ceria. Sebab apa ceria? Kenapa kamu letakkan jawapan ceria? Lihat. Rima akhir bagi baris yang kedua. Ya, lihat murid. Baris kedua dia, rima akhir adalah ria. Perkataannya keria. Jadi, yang sama seakan-akan dengannya adalah ceria. Lihat di ruangan jawapan, ruangan pilihan tu, pilihan jawapan. Ceria. Okey, tahniah bagi Luffy. Berikan tumpukan untuk Luffy. Okey, baiklah. Untuk rangkap pantun seterusnya, siapa nak cuba? Saya, cikgu. Silakan Aisyah. Hening pagi bayu menyapa, burung jelatik terbang ke awan. Gosoklah gigi, janganlah alpa, gigimu cantik, senyuman menawan.
Tahniah Aisyah. Bagi tepukan untuk Aisyah. Okey, seterusnya. Rangkap pantun yang ketiga. Siapa nak cuba? Laki pula. Laki pula. Laki Saya, perempuan. cikgu. Okey, silakan. Arif. Menaiki rakit di tepi bukit, pergi empangan bersama rakan. Agar penyakit tidak berjangkit, cucilah tangan sebelum makan. Okey, bagus Arif. Okey, lihat. Arif punya rangkap pantun. Menaiki rakit di tepi bukit, pergi empangan bersama rakan. Jadi ruangan jawapan ni, mana dia dapat ni? Pilihan jawapan dia diisikan dengan rakan. Sebab apa? Lihat baris yang keempat. Baris keempat adalah pasangan bagi baris yang kedua. Lihat baris keempat nanti. Okey, cucilah tangan sebelum makan. Jadi rima akhirnya adalah makan. Jadi ruangan yang kosong tu boleh diisikan dengan rima yang sama, iaitu rakan. Okey, kita lihat baris yang ketiga. Agar penyakit tidak ruangan kosongnya tak tahu. Jadi kamu boleh lihat baris yang pertama. Lihat baris pertama. Baris pertama dia apa? Rima akhirnya adalah bukit. Jadi pilihan jawapan yang sesuai di sini adalah rima akhirnya pun berbunyi kit. Jadi lihat, apa dia? Berjangkit. Isikan jawapan yang betul. Kalau ada yang silap, sila betulkan. Ada yang silap tak? Ada yang salah? Betulkan cepat. Betulkan dengan jawapan yang betul. Okey, kita lihat pula rangkap pantun yang terakhir. Siapa nak cuba? Kita kembali bagi pula dekat pelajar perempuan. Siapa nak cuba? Saya. Zara. Silakan Zara. Burung undan terbang ke taman. Burung kenari terbang bertiga. Pastikan badan tidak berkuman. Kesihatan diri sentiasa terjaga. Okey, tahniah Zara. Beri tepukan kepada Zara. Beri tepukan kepada Zara, murid-murid. Okey, bagus semua. Ya. Saya ucapkan tahniah kepada rakan-rakan yang telah mencuba membacakan pantun sebentar tadi. Saya harapkan murid-murid semua dapat membuat lebih banyak lagi latihan yang terdapat di dalam buku aktiviti ini. Bukan sahaja dalam buku aktiviti ni. Kamu boleh buat aktiviti yang sampingan di rumah. Kamu balik, kamu boleh buka daripada internet, boleh tengok YouTube, ciri-ciri pantun supaya kamu dapat melancarkan lagi tahap penguasaan kamu dalam pantun ataupun puisi tradisional masyarakat Melayu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak kamu rumuskan apakah yang telah kamu pelajari pada hari ini. Ciri-ciri pantun 4 kerat, cikgu. Bagus. Apakah ciri-ciri pantun itu? Apa ciri-ciri dia? Ya, Aisyah. Pantun terbahagi kepada dua. Dua baris di atas adalah pembayan pantun dan dua baris di bawah adalah maksud pantun. Tahniah Aisyah. Okey, berikan tepukan buat Aisyah. Selain itu, apa lagi yang kamu dah pelajari? Rima akhir pantun. Ya. Apa itu rima akhir? Bunyi yang sama pada akhir kata dalam sesuatu rangkap pantun, cikgu. Bagus. Bagi tepukan buat Naufal. Bagi tepukan ke kawan kamu. Baiklah murid-murid. Setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini.
kita akan belajar lagi ciri-ciri pantun pada kelas yang akan datang. Terima kasih murid-murid.